Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk kata kerja pasif. Standard pembelajaran 5.1.2. Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks kata kerja pasif. Okey, jom tonton. Wah, cerah sungguh cuaca hari ini. Betul, Ayah. Lihat batas yang telah dicangkul oleh Abang pada 2 minggu lalu telah ditumbuhi oleh sayur-sayur yang segar. Jika begitu, marilah bantu ayah bawa sayur-sayur yang telah dipetik ini untuk dihantar ke pasar. Baiklah. Wah, seronoknya menjadi petani. Lihat cahaya matahari yang terpancar di ladang yang sedang diusahakan oleh mereka. Batas-batas yang dicangkul pula ditumbuhi oleh sayur-sayuran segar. Sayur-sayur yang dipetik lalu dibawa ke pasar. Aha, terpancar, dibawa, dicangkul dan ditumbuhi. Kawan-kawan nak tahu? Inilah kata kerja pasif. Kata kerja pasif? Ya, kata kerja pasif ialah kata kerja yang menerima imbuhan. Contoh imbuhannya ialah di, dikan, di atau ter. Terpancar. Kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif memberikan penekanan kepada objek asal. Kata kerja pasif. Apa yang dikatakan kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberi penekanan kepada objek asal. Ia berbeza dengan ayat aktif. Namun, ia memberi maksud yang sama. Maksudnya, jika kita tulis dalam bentuk ayat pasif, kita juga boleh menulis dalam bentuk ayat aktif. Oleh itu, mari kita lihat slide seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu ingin menunjukkan kamu ayat pasif. Di samping itu, cikgu akan menunjukkan juga ayat aktif. Ayat pasif mempunyai kata kerja pasif, manakala ayat aktif mempunyai kata kerja aktif. Okey, sekarang cikgu akan berikan dahulu contoh ayat aktif. Kemudian kita sama-sama bina ataupun teka bagaimana untuk kita menghasilkan ayat pasif. Baik, yang pertama. Ali membaca buku itu. Okey, bagaimana untuk menulis dalam ayat pasif? Okey. Kata kerja membaca. Kita ubah kepada dibaca. Oleh itu ayat jadi buku dibaca oleh Ali. Okey, seterusnya. Ayah membelah kayu api itu. Kata kerja membelah atau daripada perkataan belah. Okey. Kayu api itu dibelah oleh ayah. Seterusnya yang ketiga, polis sudah memberkas pencuri itu. Okey. Bagaimana untuk kata kerja pasif? Okey. Kita akan ubah kata kerja jadi diberkas. Iaitu pencuri itu sudah diberkas oleh polis. Keempat, Pak Maon mengusahakan gerai itu. Okey. Ayat pasifnya, gerai itu diusahakan oleh Pak Maon. Dan yang terakhir, kami mengalahkan pasukan itu. Kita akan gunakan untuk kata kerja pasif. Pasukan itu telah kami kalahkan.
Jadi ini adalah serba sedikit contoh ayat pasif. Okey. Dan cikgu yakin kamu boleh. Kamu mesti faham. Kamu sudah faham apa perbezaan antara ayat pasif dan ayat aktif. Okey, seterusnya mari kita rujuk buku teks pula. Baik, buku teks Bahasa Melayu muka surat 39. Kata kerja pasif, keindahan hutan hujan Borneo. Okey, kita lihat gambar tersebut. Okey, murid berkumpul, mungkin ada taklimat yang diberikan. Okey, jadi kita baca sama-sama. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya. Okey murid, kita lihat dari gambar dan kita diberikan frasa diarahkan. Okey, ini adalah contoh kata kerja pasif, diarahkan. Okey, jadi bagaimana kita nak membentuk ayat? Okey, mereka diarahkan oleh Cikgu Haris supaya mengikut peraturan. Baik, gambar kedua, murid boleh melihat murid sedang menjalani ekspedisi dalam hutan. Okey, sambil tu banyak pokok menghijau di kawasan hutan, tumbuhan semula jadi. Okey, dalam gambar tu kelihatan burung burung kenyalang berwarna hitam sedang hinggap di atas dahan. Okey, baik, kita mula membaca. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Jadi laluan ini memang dibina supaya pengunjung yang masuk ke dalam hutan ni tidak melalui jalan yang tak sepatutnya. Jadi kalau dia lalu sini, tumbuh-tumbuhan di dalam hutan akan terus hidup. Tapi kalau tak ada laluan, mungkin pengunjung akan lalu di mana mereka suka, menyebabkan banyak anak-anak pokok yang mati. Okey, kita lihat ada kata kerja pasif di sini, terlihat. Jadi bagaimanakah ayat yang boleh kita hubung kaitkan dengan terlihat? Okey, murid ini dia terlihat burung penyalang. Okey, mereka terlihat seekor burung kenyalang hinggap di atas dahan. Okey, untuk gambar yang ketiga, yang terakhir, kalau kita lihat murid telah berkumpul, mungkin telah pulang ke camp. Okey, tempat berkumpul dan taklimat sedang dijalankan. Okey, mungkin mereka berbincang tentang hasil dapatan daripada ekspedisi yang dijalankan. Baik, kita baca sama-sama. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Okey, frasa yang disediakan, ayat kata kerja ataupun kata kerja pasif yang diberikan dicatat. Okey, dicatat seperti inilah. Okey, murid-murid sedang mencatat. Mencatat tu itu ayat aktif. Okey, jadi bagaimana untuk membina ayat pasif dari kata kerja pasif dicatat? Okay. Pengalaman semasa lawatan ini dicatat di dalam buku. Okey, baiklah murid-murid. Ini saja penerangan cikgu. Diharap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang bakal diberikan. Baik, sekian, terima kasih. Baik, untuk tugasan murid-murid, tugasan ada dua. Yang pertama, buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, halaman 46.
benteng pemecah ombak. Dalam tugasan ini, murid dikehendaki untuk melengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Baik, yang kedua, buku latihan. Okey, buku tulis kamu tu, kamu salin merujuk buku teks halaman 40, pengukuhan. Okey, tajuk dia impianku terlaksana. Baca petikan, kemudian edit dan murnikan. Tulis jawapan dalam buku latihan. Baik, diharap kamu dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih.